Dia adalah berkenaan dengan nasab Imam Asy-Syafi'i. Nasab tahu tuan-tuan ya? Nasab adalah keturunan salur garur, moyang yang orang Arab dulu sangat pakar dan pentingkan permasalahan ini. Mereka akan sebutkan nama-nama mereka, nama dia hingga ayahnya, kemudian datuknya terus ke atas untuk mengetahui hubungan kerabat dan kekeluargaan kita satu sama lain walaupun saudara jauh kan tuan-tuan. Nah, ini hanya berlaku pada orang Arab saja. Kita orang Melayu tuan-tuan, saya cabarlah, boleh tak sebut datuk kita lebih daripada 5 orang? Ada yang boleh ingat tak? Tak ada yang ingat? Sebut nama saya, bapa saya, kemudian datuk saya, bapa datuk saya, bapaknya datuk saya lagi. Sampai 5 saja. Dan kita tak jaga perkara ni sebab kita memang kurang perhatian tentang perkara ni. Tapi orang Arab jaga perkara tersebut, dan memang perintah agama Islam juga untuk, perintah Nabi juga untuk ingat nasab sebenarnya. Supaya apa? Supaya kalau kita jumpa orang, kita akan tanya, awak siapa? Saya fulan. Oh, awak ni anak ini ya? Okey. Kita ni sebenarnya masih saudara. Kita jumpa dengan moyang kita yang ke 100 seatas tu sebenarnya. Nah, kita udah tak ingat perkara itu. Tapi orang Arab penting, ada orang yang pakar dalam nasab ni. Sampai sekarang mereka kekalkan nasab tersebut, dan ilmu berkenaan dengan nasab adalah salah satu ilmu yang khas dimiliki oleh orang Islam. Justru para ulama mengatakan ada 3 ilmu yang hanya dimiliki oleh orang Islam saja. Pertama, ilmu nasab yang macam ni. Yang kedua, ilmu i'rab. I'rab tuan-tuan, yang dalam bahasa Arab ini fa'il, ini maf'ul, itu tak ada lagi di tempat lain. Hanya orang Arab, orang Islam saja yang tahu ini marfu', ini mansub dan lain sebagainya kan. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab tahu kenapa majrur bismillah, kenapa majrur dan kenapa ini rafa' dan lain sebagainya. Dan juga ilmu yang satu lagi adalah ilmu sanad. Sanad hanya dimiliki oleh umat Islam saja. Kita saja yang punya riwayat. Awak dengar riwayat daripada siapa? Dari guru saya terus sampai ke atas. Cuma kita saja yang punya, orang Islam saja. Justru tiga ilmu ni kena dijaga dengan baik, dan dia adalah identiti kita. Sampai sekarang orang Arab, orang Barat tak tahu, tak punya ilmu berkenaan dengan riwayat. Bahkan mereka meriwayatkan kitab suci mereka pun tak pakai sanad. Kita umat Islam sampai sekarang kalau ditanya, awak dengar Al-Quran dari siapa? Saya dengar daripada guru saya. Gurunya belajar daripada gurunya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam pembacaan kitab ini pun nanti tuan-tuan boleh nampak di muka surat berapa? Muka surat 76 77. Bahkan meriwayatkan apa-apa benda dalam agama Islam mesti ada sanad sebenarnya. Awak dengar dari siapa, belajar daripada siapa, walaupun dengan ijazah. Sebab ini mengekalkan tradisi umat Islam, yaitu mengekalkan ilmu sanad. Misal berkenaan dengan buku ni, saya sebutkan di belakang ni, saya meriwayatkan kitab Intiqal ni daripada Syekh terus 1, 2, 3 sampai ke akhir, betul tak? Nah, ini adalah tradisi umat Islam yang masih dikekalkan oleh ahli hadis hingga hari ini. Sebab dia khas untuk umat Islam sahaja. Termasuk juga ilmu nasab ni tuan-tuan. Dan tadi dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, Imam Syafi'i berjumpa nasabnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada siapa? Pada Abdul Manaf Ibnu Qusay. Abdul Manaf Ibnu Qusay. Ini menunjukkan Imam Syafi'i berketurunan Arab pertama. Kenapa saya sebut Arab? Sebab ramai ulama Islam bukan orang Arab. Macam Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Abu Hanifah bukan orang Arab. Ramai di kalangan mereka bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab, ya kan? Tapi Imam Syafi'i dia asli Arab. Bahkan bukan Arab saja, dia pun adalah orang Quraisy. Jarang ulama yang berasal daripada Quraisy. Quraisy kenapa? Dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keturunannya. Jadi sama-sama keturunan Abdul Manaf Ibnu Qusay. Abdul Manaf Ibnu Qusay. Okey. Begitu juga ada khilaf bahawa Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah. Ia adalah tahun kewafatan Abu Hanifah. Jadi 150 Hijrah adalah Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Pada tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Ingat nih tuan-tuan, maknanya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tak jumpa dengan Imam Abu Hanifah.
Tapi Imam Syafi'i berjumpa dengan murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad Ibn Hasan Syaibani. Tapi tak jumpa juga dengan murid Imam Abu Hanifah yang lain, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini tuan-tuan kena kenal perkara ini, biar nanti kita akan ada perbincangan khas berkenaan perkara ini. Jadi setiap riwayat nanti menceritakan Imam Syafi'i jumpa Abu Hanifah, tak betul, tak sahih. Sebab Imam Syafi'i baru lahir ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Abu Bakar Muhammad bin Ramadan bin Al-Himyari dan Muhammad bin Yahya Al-Farisi memberitahu kami, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam memberitahu kami, Asy-Syafi'i berkata kepadaku, aku dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijrah, aku dibawa ke Makkah ketika berusia 2 tahun. Khalaf bin Qasim memberitahu kami, Al-Hasan bin Rushayd memberitahu kami, Ubaidullah bin Umar Al-Umari Al-Tamimi memberitahu kami, Al-Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah Al-Za'farani memberitahu kami, Asy-Syafi'i datang kepada kami di Baghdad pada tahun 165 Hijrah. Beliau duduk bersama kami selama 2 tahun lalu kembali ke Makkah. Beliau datang semula kepada kami pada tahun 198 Hijrah. Beliau duduk bersama kami selama 2 tahun kemudian pergi ke Mesir. Di negeri itu beliau wafat. Beliau mewarnai rambut dengan inai, bulu janggut di tepi wajahnya halus. As-Saji Abu Yahya Zakaria bin Yahya bin Abdul Rahman berkata, Abdullah bin Muhammad bin binti Asy-Syafi'i mengkhabarkanku, Asy-Syafi'i seorang Muttalibi. Ibu beliau berasal daripada suku Azd. Beliau duduk di Mekah dan tinggal di Saniyah di bawah Mekah. Isteri beliau dan ibu anak-anaknya ialah Hamdah bin Nafi' bin Ambasah bin Amr bin Utsman bin Affan. Jadi Asy-Syafi'i seorang Muttalibi, maknanya Syafi'i adalah keturunan Muttalib, maknanya keturunan Quraisy. Beliau adalah keturunan Quraisy. Ibu beliau berasal daripada suku Azd. Azd pun maknanya lah kalangan orang Arab, tuan-tuan. Bermakna Imam Syafi'i ayah dia orang Arab, ibu dia orang Arab. Ini bermakna Imam Syafi'i asli orang Arab. Asli orang Arab. Dan beliau duduk di Mekah dan tinggal di Saniyah di bawah Mekah. Isteri beliau, isteri Imam Syafi'i dan ibu anak-anaknya adalah Hamdah binti Nafi' bin Anbasah bin Amr bin Utsman bin Affan. Maknanya isteri Imam Syafi'i, tuan-tuan, keturunan Sayyidina Utsman ibn Affan, kesahabat Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i bermakna apa, tuan-tuan? Keturunan Sayyidina Utsman. Utsman adalah khalifah. Dia keturunan Quraisy, orang besar, orang mulia di tanah Arab. Bermakna ibu bapa Imam Syafi'i asli orang Arab, Imam Syafi'i orang Arab, dan dia juga kawin dengan orang yang mulia di kalangan Arab sebab diiktiraf sebagai orang yang berketurunan mulia di kalangan Quraisy. Nah, ini menunjukkan apa? Nak tengok nanti ada sebuah hadis Nabi SAW, yaitu kita kena hadis Nabi mengatakan bahawa akan ada seorang ulama dari keturunan Quraisy yang akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Justru para ulama mengatakan orang itu adalah Syafi'i, sebab dia orang Quraisy, dia juga punya ilmu dan menyebarkan ilmu ke seluruh dunia. Maknanya beliaulah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan kelebihan Imam Syafi'i berbanding ulama-ulama yang lain. Al-Hasan bin Rushayd berkata, Ali bin Isa Al-Muradi memberitahu kami, Abu Al-Yaman Yasin bin Zurarah Al-Qibani Al-Himyari memberitahu kami, apabila Asy-Syafi'i tiba di Mesir, datukku datang kepadanya bersamaku. Beliau meminta Asy-Syafi'i duduk bersamanya, namun beliau menolak. Beliau berkata, aku berkeinginan untuk duduk bersama bapa-bapa saudaraku daripada suku Azd. Beliau lalu tinggal bersama mereka. Jadi Imam Syafi'i tiba di Mesir. Jadi Imam Syafi'i, tuan-tuan tengok, beliau lahir di Mekah, kemudian tinggal di Mekah, menghabiskan masa kanak-kanak di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, lalu pindah ke Yaman, lalu pindah ke Iraq, dan terakhir pindah ke Mesir. Apabila tiba di Mesir, datukku datang kepadanya. Jadi ada ketika Imam Syafi'i sampai ke Mesir, ada orang datang dan katakan, Imam Syafi'i tinggallah bersama kami di rumah kami. Apa kata Imam Syafi'i? Namun beliau menolak. Beliau katakan, tak, saya tak tinggal bersama awak. Beliau mengatakan, aku berkeinginan untuk duduk bersama bapa-bapa saudaraku daripada suku Azd. Kata Imam Syafi'i, saya datang ke Mesir ini, saya nak tinggal dengan keluarga ibu saya. Tadi ibu dia dari Azd kan? Saya akan tinggal bersama mereka, saya tinggal tidak bersama awak. Kenapa Imam Syafi'i cakap macam tu? Ini ikut sunnah, tuan-tuan. Apabila Nabi SAW tiba di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah,
Orang ramai tawarkan kan kepada Nabi, Rasulullah duduklah bersama kami, duduk bersama kami. Apa kata Nabi? Tak, saya duduk bersama keturunan dengan keluarga ibu saya, Aminah binti Wahab, ya kan? Dia keturunan, ada ibu keturunan ibu baginda Nabi SAW ada di Madinah, suku Najjar nama dia. Justru kata Nabi, saya tinggal bersama mereka. Imam Syafi'i datang ke Mesir pun macam itu juga. Apabila orang tawarkan duduk sama dia, beliau kata, saya tinggal bersama keluarga ibu saya. Menunjukkan Imam Syafi'i mengamalkan sunnah sampai sekecil-kecilnya, tuan-tuan kan. Nabi buat macam tu, saya pun buat macam tu. Ini sunnah Nabi SAW.